Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, kali ini kita masih lagi dalam tema dan unit yang sama. Unit 31 bersama-sama menjanakan ekonomi. Cuma kali ini kita nak mantapkan kemahiran tata bahasa berkaitan dengan imbuhan. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu perlu isi tempat kosong pada ayat dengan jawapan yang paling sesuai. Latihan ini berkaitan dengan imbuhan. Jadi kamu perlu pilih perkataan yang menggunakan imbuhan yang betul untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat yang akan kamu tengok nanti. Terus ke muka surat 182 dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk kedai dalam taman. Baik, seperti biasa, apa yang perlu kamu lakukan adalah baca dulu. Baca dulu apa yang terdapat pada teks perbualan ini. Pada maklumat kedai dalam taman ni, kamu kena baca dan fahamkan dulu. Sebenarnya, teks perbualan ini ataupun bahan yang kita nak kaji ni sebenarnya nak tekankan pada kamu berkaitan dengan imbuhan. Imbuhan. Baik, kita tengok apa yang dibincangkan dalam bahan ini. Sebagai wartawan majalah sekolah, Izuni telah ditugasi untuk menjalankan satu sesi temu ramah. Dalam ayat pertama tu pun sudah ada banyak imbuhan yang digunakan. Contohnya ditugasi, DCEI itu. Itu ditugasi itu sebenarnya perkataan yang menggunakan imbuhan apitan. Selepas ini kita akan tengok sepintas lalu berkaitan dengan imbuhan. Baik. Kemudian untuk menjalankan pun sama. Menjalankan. Imbuhan awalan. Kan imbuhan akhiran. Maka menjalankan itu perkataan yang berimbuhan apitan. Satu sesi temu ramah. Dia perlu menemu ramah. Menemu ramah. Menemu asalnya temu. Temu tapi telah menerima imbuhan awalan. Jadi menemu. Dia perlu menemu ramah seorang usahawan. Usahawan. Wan itu imbuhan akhiran. Asalnya usaha. Yang berjaya di kawasan tempat tinggalnya. Hasil temu ramah itu akan dimuatkan dalam majalah sekolahnya. Baik. Seperti yang saya maklum kepada kamu tadi, dalam bahan ini sebenarnya ada banyak imbuhan yang digunakan. Bahan ini sebenarnya macam yang saya cakap tadi, untuk kita bincangkan berkaitan dengan imbuhan. Baik, tengok di sebelah kanan. Di sebelah kanan skrin gadget kamu tu. Di situ saya telah sertakan sedikit contoh. Sedikit contoh imbuhan awalan, akhiran, apitan, sisipan. Dalam bahasa Melayu, inilah imbuhannya. Awalan, akhiran, apitan, sisipan. Baik, kita tengok contoh perkataan yang berimbuhan awalan.
Yang pertama berlari. Yang kedua terduduk. Yang ketiga menghasut. Yang diwarnakan dengan warna merah itu, itulah imbuhannya. Itulah imbuhannya. Saya warnakan dengan warna merah agar kamu lebih jelas, lebih nampak mana imbuhan dalam perkataan tersebut. Baik, yang kedua, imbuhan akhiran. Makanan. Asalnya makan, tapi menerima imbuhan akhiran an. Jadi makanan. Kemudian lahirkan. Asalnya lahir, tapi menerima imbuhan akhiran kan. Dan yang ketiga, ikuti. Asalnya ikut, tapi terima imbuhan akhiran i. Baik. Bila imbuhan awalan, maksudnya perkataan itu menerima imbuhan pada awal perkataan. Kalau imbuhan akhiran, perkataan itu menerima imbuhan pada akhir perkataan. Kalau apitan, apit. Bila apit, apitan ini maksudnya perkataan itu menerima imbuhan awal dan akhir. Dalam perkataan itu ada imbuhan awal dan ada juga imbuhan akhir. Maka itu perkataan berimbuhan apitan. Contohnya tu mencantikkan, asalnya cantik, tapi menerima imbuhan awalan men dan menerima imbuhan akhiran kan. Jadi mencantikkan ini perkataan berimbuhan apitan. Seterusnya berguguran. Kata dasarnya gugur. Terima imbuhan ber dan an. Dan yang ketiga, mengabaikan. Kata dasar dia, abai. Tapi menerima imbuhan meng dan kan. Itulah jadi apitan. Seterusnya, sisipan. Sisip. Mencelah. Dia celah. Imbuhan yang dicelah. Imbuhan yang disisip. Contohnya itulah. Yang warna merah tu. EL, ER, EM. IN. Contohnya telapak. Asalnya tapak. Tapi disisip imbuhan IL. Seterusnya seruling. Asalnya suling. Tapi dia terima imbuhan IR. Seruling. Kemuncup. Asalnya kuncup. Dan sinambung. Asalnya sambung. Ini sekadar sepintas lalu. Untuk ingatkan balik berkaitan imbuhan. Dan saya yakin walaupun contohnya tidak banyak dan huraiannya tidak terperinci, kamu boleh faham. Mudah untuk kamu faham berkaitan imbuhan. Baik. Ini latihan imbuhan yang saya nyatakan pada awal-awal tadi. Baik. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. Di sini ada tiga soalan. Dan selepas ini ada 3 lagi soalan. Jadi keseluruhannya 6 soalan. Apa yang perlu kamu buat adalah isi tempat kosong pada ayat. Ayat itu dengan perkataan yang menggunakan imbuhan yang betul. Ataupun yang menggunakan imbuhan yang sesuai. Jadi kamu salin soalan ini pada buku pemahaman kamu. Salin pada buku pemahaman kamu dan isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Ini 3 lagi. 3 lagi soalan. Tadi 3, ini 3. 3 campur 3, 6. Jadi pilihlah
Pilihlah mana jawapan yang betul. Mudah sahaja sesi pembelajaran kita kali ini. Kita hanya ulang kaji balik, ingat balik berkaitan dengan imbuhan. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harap apa yang diminta untuk kamu laksanakan, kamu dapat buat, dapat lengkapkan. Dan saya yakin dan percaya kamu tiada masalah untuk menguasai isi pelajaran pada kali ini. Kerana kali ini hanya membincangkan berkaitan imbuhan. Tidaklah susah, mudah sahaja. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat belajar di rumah. Sekian, terima kasih.